بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى رحمة للعالمين قدوة إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. وبعد مسلمين ومسلمات أعزني الله وإياكم وهدانا إلى طريق المستقيم. Kita masih lagi dengan kitab kita Al-Kabair, kitab yang membicarakan lebih daripada 70 dosa besar, dosa-dosa besar, dan kita masih lagi pada dosa yang pertama, dosa yang sangat-sangat berat, sangat-sangat besar, sehingga Allah tidak mengampunkan orang yang melakukan dosa ini, iaitulah dosa syirik kepada Allah. Minggu lepas kita dah dihidangkan dengan hadis yang masyhur tentang Nabi SAW bersumpah dengan mereka yang menjadikan dunia itu sebagai matlamat hidup, sehingga Nabi mengatakan celakalah mereka itu yang ada 4 ketamakan, 4 ketamakan. Itu ketamakan kepada dunia, semua itu dunia. Hari ini kita sambung lagi pada muka surat 23. Perhatikanlah, mana dia suruh kita fikir. Perhatikanlah. Hamba yang pertama adalah seorang hamba alas tidur. Maknanya kita fikir tengok kita fikir tengok perbandingan yang Nabi buat. Dia kata jenis manusia yang pertama yang Nabi nak buat bandingan ni, orang yang dia kerja dia duk ambil berat tentang tempat tidur dia. Tentang tempat tidur dia. Tidur sedap, kan? Katil pun nak beli katil hak mahal, hak luar negara, kan? Tilam pun nak beli tilam hak yang kalau cara pinak duduk tu tak basah apa dah. Duduk tu hanyut tu, kan? Sedap-sedap duduk di alam barzah. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan yang kedua adalah seorang hamba yang tidak peduli dengan kondisinya, keadaannya, kedudukannya sendiri, tak peduli apa. Sehingga Allah Ta'ala ibaratkan
orang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah ni, Allah kata apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tiap-tiap kali, tiap-tiap hari Jumaat, Nabi galakkan kita baca pada solat subuh tu kan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis kita yudawimu, Nabi orang kata apa, sentiasa selalu baca as-sajdah dengan al-insan ni pada pagi-pagi subuh, kan, sembahyang subuh hari Jumaat. Nabi yudawimu, maknanya Nabi kata berterusan, lama ni baca. Allah dalam ayat dalam surah as-sajdah tu, lepas pada kita sujud tu, kita bangkit daripada sujud tu kan, orang kata sujud sajdah tu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Hakikat orang mukmin ialah pada orang yang menjauhkan, mana jauhlah lambung, mana tempat daripada tempat tidur. Maknanya adapun hak yang dibicarakan di sini adalah orang yang pertama tu, orang yang duk kira nak tidur je. Orang kata tidur je bangkai, macam orang mati, gerak bakit pun tak peduli lah. Kan, pasal apa? Enak pak. Sedap lena kan. Ayam ni berkukuk tu, bengkok tengkok tu, dia tak bercara kan. Pasal apa yang dia menjauhkan diri dia daripada tempat tidur kan? Sebab apa? Yad'una rabbahum. Kenapa? Kerana menyeru Tuhan mereka. Maknanya semayang. Semayang itu hakikatnya ialah doa. Semayang itu hakikatnya adalah doa. Sebab itulah kita yang reti falsafah semayang ni, dia tak akan mensia-siakan perlakuan semayang dia. Orang yang reti dia berdoa dalam semayang, maaf cakap lah, orang yang doa luar daripada semayang tu kita tak reti lah kan. Kita tak reti, bukan mereka tak reti, mereka pandai kan. Orang yang reti dia berdoa waktu dalam semayang. Lepas semayang tu habislah kita dengan Allah Ta'ala. Sebab Nabi kata, apabila seseorang itu salat, fa innahu yunaji rabbahu, orang tu bila dia semayang, sesungguhnya dia sedang berdialog, bersembang, bercakap, berbual dengan Tuhannya. Sebab tu Nabi suruh kita banyakkan doa ketika sujud. Aqrabal abdu inda rabbiha hina yasjud fa akthirud du'a, kata Nabi. Sesungguhnya waktu yang paling hampir hamba dengan Tuhannya ialah ketika sujud. Fa akthirud du'a, maka perbanyakkanlah doa. Tapi peliknya orang kita tengok banyaknya lepas pada semayang bagi salam baru nak berdoa kan. Tak apalah, bukan salah, tak ada masalah, tapi bukan petunjuk daripada Nabi. Bukan petunjuk daripada Nabi. Yang Nabi tunjuknya kita berdoa waktu sujud, hatta sebelum kita memberi salam, ada diajar oleh Nabi SAW beberapa doa kepada para sahabat. Jadi kita berdoa waktu itulah. Itu yang jadi masalah yang orang ketuduh kata kita tak berdoa tu kan. Orang kata pak tu kalau kira dia pun bukan berdoa lepas tu. Kita berdoa tapi kita tak abang ke orang. Takkan kita lepas bagi salam kita aku berdoa lah tadi, inilah sembahyang, tak ada. Itu rahsia kita dengan Allah Ta'ala kan. Rahsia kita dengan Allah Ta'ala. Tak apalah, bukan salah nak berdoa lepas pada sembahyang, tapi bukan petunjuk daripada Nabi SAW. Kita baca tiap-tiap kali sebelum kuliah kita kata apa? Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik petunjuk ialah petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tiap-tiap kali kita dengar khatib baca khutbah pun baca gitu. Kan? Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk daripada Nabi. Dah kata baik, ikutlah. Kan? Yad'una rabbahum, berdoa mereka itu kepada Tuhan dalam semayang tadi ni, tahajud tu. Doa kepada Allah Tuhan mereka khaufan. Tu hal, kalau orang mengaji bahasa Arab dia panggil hal. Mana dalam keadaan takut. Jadi kalau cara orang tu dia semayang, dia berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan takut, hilang dah riak tadi ni. Hilang ke tu Bila hilang riak, mana tak ada lah syirik tu.
Yang dok jadi masalah kita lah ni, kita beribadat kepada Allah, sembahyang ke apa, dalam keadaan kita tak takut ke Tuhan. Kalau orang dia reti sungguh, dia bila dia sedekah ke orang, dia nak merasa bangga diri apa pasal sedekah, retah hak dia bagi tu pun siapa bagi? Siapa bagi? Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, kalau medai, tak boleh dia nak sedekah. Tak boleh nak sedekah. Nah, kan? Tak boleh. Allah yang bagi. Bila dia tahu kata Allah yang bagi kat dia, kalau Allah tak bagi, dia tak boleh sedekah, barulah dia rasa dia bersedekah dalam keadaan dia bersyukur elok-elok. Dia tak ada rasa nak bangga, tak ada rasa nak riak, tak ada rasa ujub, tak ada nak rasa takabur, tak ada nak rasa sum'ah, tak ada. No? Dia tak berasa banyak pun apa yang dia bagi berbanding dengan apa yang dia balas kat dia. No? Wa tama'a khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan tamak kepada apa yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat. Tamak kepada yang tu. Kita tamak kepada dunia. Alhaakumut takatsur. Kita manusia ni ada pada kita apa dah? Alhaakumut takatsur. Kita duduk kira nak berloba kepada apa dah? Harta dunia. Ta'isa abdul dinar tadi ni. Ta'isa abdul dirham tadi ni. Ta'isa abdul khamisah. Kan? La haula wala quwwata illa billah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan segala apa yang Allah bagi kepada mereka, mereka tak orang kata apa, tak kekok untuk infak. Tak kekok. No? Bahkan saya bagi cadanganlah kepada tuan-tuan masjid saya, alhamdulillah saya duk buat dah. Tiap-tiap pagi tu kita kalau boleh kita istiqamah. Tiap-tiap pagi kita istiqamah. Tak banyak, tak apa. Tiap-tiap pagi RM1 masuk dalam tabung masjid. RM1 masuk dalam tabung. RM1 masuk dalam tabung tiap-tiap pagi. Pasal apa? Sebab tiap-tiap pagi akan datang malaikat. Satu malaikat kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang infak itu ganti. Dan ganti itu di akhirat ataupun di dunia. Hak satu malaikat lagi kata pula, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, musnahkanlah, jahanamkanlah orang yang kedekut. Mumsik, mana orang yang pegang, orang yang tak mau nak infak, bagi kepada dia kebinasaan. Jadi tiap-tiap pagi kita infak istiqamah tiap-tiap pagi. Sebab tulis mungkin kita tak dan. Jangan duk tunggu hari Jumaat je. Orang kita banyaknya duk tunggu hari Jumaat. Nah, kan? Nak sedekah tunggu. Adalah nak sedekah, tapi tunggulah sampai Jumaat tu. Tak kena lah. Kalau hang mati sebelum sampai Jumaat, pelau medai memi arai. Tak boleh apa juga. Tak boleh apa. Kan? You tengok bandingan Nabi buat. Seorang tu dia kira nak tidur sedap. Seorang lagi dia tak peduli kedudukan dia, kadang-kadang sampai dia tak tidur. Pasal apa? Pasal itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah ni, jauh daripada tempat tidur ni. Pasal apa? Yad'una rabbahum, menyahut seruan Allahnya, beribadat kepada Allah. Sebelum ni bos Ustaz riuh dah kami mana tidur malam pun. Kan? Lepas pada tu baru tidur malam. PR apa? 15. Pilihan raya ke 15 ni. Mana tidur malam kan? Duk gantung tali tu. Tak. Lah ni pula duk naik maghribi lah ni. Tapi tak apa jauh mana lah kan, pukul apa? Mula aku apa boleh? Kan bapak tak tahu. Kan ni orang atas nama apa? Maghribi. Maghribi. Masuk separuh akhir. Allahu akbar. Nampak tak bandingan Allah buat. Nah, hak seorang tu dia duk kira nak sedap tempat tidur dia. Hak seorang lagi tu dia tak peduli keadaan. Hal yang terpenting bagi dirinya, bagi orang yang kedua ni adalah penghambaan kepada Allah dan mengharapkan redanya. Sepatutnya kita jadi orang nombor 2 ni pasal kita nak mati, tak lambat dah. Boleh? Ya.
duk kira hal dunia ni. Sungguh hati ya. Boleh orang 63. Pada adanya mati dah oleh tu. 63 tu mati dah. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW sebut kata umur umatku di antara 60 sampai 70. Sikit sangat yang lebih pada tu. Jadilah Nabi kita mati umur 63, boleh tak lambat tu. Nabi kita mati umur 63. Nabi kita umur umatku ni 60, 70. Siapa 70 tu memang kira boleh carilah batu dua ketul tu. Boleh tunjuk kat anak cucu dah tak mana pergi tanah siap dah. Kain kapan pun boleh beli dah. Pergi buat umrah sekali. Balik kata ni kain kapan aku ni. Hak kain pakai umrah buat ihram tu. Hal yang terpenting bagi dirinya adalah perhambaan kepada Allah dan mengharapkan redanya reda Allah. Tak ada dah kita tak mau hal dunia ni, tak ada dah bagi kita. Dah lama dah kita duduk atas dunia ni. Yang kusut rambutnya, tu, hak yang tu. Yang kusut rambutnya, ya dalam hadis lah. Dan berdebu kedua kakinya jika berada di garis belakang, maka dia tetap berada di garis belakang. Maknanya kalau orang tak letak dia depan pun tak ada masalah, asalkan aku boleh buat kerja kerana Allah. Setengah orang tak pakai sah kat mereka kan, aku bukan ada apa, mereka duduk depan, mereka buat. Tak boleh. Kita duduk depan, kita buat cara depan kan. Ingat ni macam masjid ni, macam masjid ni orang lain. Ingat kan, orang duk sapu-sapah, duk kutik-tik cicak. Nabi SAW pernah kehilangan seorang perempuan kanat taqumul masjid. Dia ni duk rajin menyapu di masjid, perempuan. Dia duk rajin menyapu di masjid, tiba-tiba hilang. Maknanya tak ada. Nabi tanya, mana api ni? Perempuan ni. Sahabat kata mati, semalam kami simpan dia. Awak tak abang aku. Marahlah orang tua tu. Pasal apa tak abang aku? Lepas heran, Nabi marah. So bukan ada apa pun, dia duduk menyapu di masjid ya. Nabi tanya pasal apa tak abang aku? Habak lah dia bagi alasan, kata belah malam malah kacau tuan hamba lah kan, mati belik malam kami tanam. Tunjuk kepada aku kubur dia, tunjuk. Dia pergi semayang dan berdoa. Habis cerita Nabi semayang, Nabi doa tak kubur tu. Habis cerita. Maknanya apa dah? Doa Nabi makbul. Nabi memuliakan. Macam dengan seorang Yahudi yang kita tengok dalam kitab jenazah tu ni, kan? Seorang pemuda Yahudi dekat dia nak mati, kan? Dia dah rajin berbakti kepada Nabi SAW. Dia orang Yahudi, rajin berbakti kepada Nabi SAW. Bila dengar kata dia sakit, Nabi pergi ziarah dia. Nabi kata, qul la ilaha illallah. Katakanlah, ucap. Dia orang Yahudi. Nabi kata ucapkanlah la ilaha illallah. Kan? Dia tengok pak dia. Dia tengok pak dia. Oh, budak bagus. Budak bagus, kan? Dia tengok pak dia. Bila Nabi kata ucapkanlah la ilaha illallah, dia tengok pak dia. Pak dia kata ati' Abul Qasim. Taat, turutlah Muhammad. Abul Qasim tu Nabi kita Muhammad. Turutlah Muhammad, ikut Muhammad. Dia pun mengucap. Bila dia mengucap, Nabi keluar. Saat dengar berita kata dia mati, Nabi kata semayanglah di atas jenazah saudara kamu. Tak ada semayang lagi. Tak ada semayang, tak ada apa lagi. Mik semayang pedok lagi. Dia sudah jadi ahli syurga. Kita jangan duk belagak, kita duk rajin semayang ni, jangan duk belagak, jangan duk sombong. Belum tentu. Adalah hadis yang masyhur yang kita duk baca, selalu seseorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga dekat jengkai dah nak masuk syurga, tetapi fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulun nar. Dekat nak mati dah, tiba-tiba balik tukar kalih. Ditukar. Dia kalih lah ni, rajin kalih. Seluruh Malaysia kalih lah ni. Kan? Dia kalih tiba-tiba je. Kan? Kalih tiba-tiba ya.
fayamalu bi'amali ahli nar, lalu dia pun buat kerja ahli neraka, masuk neraka. Ada orang yang dia buat kerja amalan ahli neraka hingga dekat dah. Nabi kata ma yakunu bainahu wa bainan nar illa bi dhira'in, dekat jengkai dah nak masuk dalam neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab, tiba-tiba telah ditakdirkan dia tu ahli syurga. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulul jannah, lalu dia pun bertukar buat kerja ahli syurga lalu masuk syurga. Dekat nak masuk neraka. Jaga. Kita yang dah bagus dah ni, duk buat ahli, duk apa nama, buat kerja ahli syurga ni, maknanya kita istiqamah dan minta Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Minta tu. Maksudnya ia tidak akan mempedulikan apapun tempat yang ia diletakkan, ditempati. Makna diletakkan, tak kisahlah anak bagi jadi aku nanti apa tak apa. Tak ada jawatan, tak apa. Tak ada jawatan, tak apa. Ada orang dia berkira mari masjid tengok cicak, dia kata malas untuk siap. Dia bising apa? Ambil buang. Boleh ke hang? Kan? Masuk dalam masjid, lampu boleh tak buka, kipas boleh tak buka. Bukan kerja aku dah, kerja tu siap. Tak kena. Buka. Kita bayangkan tengok, kita petik pak satu ya, lampu dia menyala, orang mari sembahyang dalam keadaan cerah, kita memudahkan orang. Kita nampak kau tu, jangan duk nampak kau lain. Kan? Allahu akbar. Apabila pada tempat tersebut terdapat manfaat untuk urusan jihad, maka ia akan berada di tempat tersebut. Tak kira. Kan? Ni yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, kata sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang Allah akan bagi bayangan, bagi teduhan pada hari yang tidak ada teduhan melainkan teduhan Allah. Di antaranya pada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang yang hatinya sentiasa teringat kepada masjid. Sebab apa? Di masjid itu ada tempat yang boleh dia menambahkan ketaatan kepada Allah. Dia tak kira, dia kata tempat tu dia boleh berjuang untuk Allah, untuk agama Allah, dia akan ada. Dia akan cari jalan, dia akan usaha. Kalau kita pakat faham lah kau hak ni, kata meriah masjid kita. Meriah masjid kita. Mari tanya, apa benda lagi nak buat di masjid kita ni? Lepas tu lah. Ni dak kata kita pakat marilah masjid nak buat ni, kata ai tak senang lah. Ai tak senang lah. Bila you nak senang? Inilah yang akan membuatnya beruntung di dunia dan di akhirat. Dia tak rasa apa. Dia tak merasa apa. Dia tak merasa susah untuk bantu agama Allah. Payahlah nak didik jiwa kita. Tapi hak yang payah itu Allah Ta'ala bagi kemewahan di akhirat tu. Kesimpulannya dia kata, ni cadang nak habis tajuk ni. Flau juga. Kesimpulannya bahawa ada di antara manusia yang menyekutukan Allah tanpa disedarinya. Na'udzubillah. Mungkin kita masuk tanpa kita sedari. Mari tengok lagu mana. Dia kata, wahai saudaraku. Ni. Dia kata ada di antara kita ni, manusia ni ada yang menyekutukan Allah tanpa disedari. Lagu mana? Mari tengok dia buat. Dia kata, wahai saudaraku, jika engkau sudah merasakan dunia telah menguasai hatimu dan menganggap bahawa tidak ada yang lebih penting daripada dunia. Kita duduk macam dia cerita sebelum ni di muka-muka surat yang sebelum, lena pun teringat ke dunia, jaga teringat ke dunia, pi ke mana pun teringat ke dunia. Kalau sampai peringkat tu dia kata, tu tidur
dan terjagamu hanya untuk dunia, maka ketahuilah sesungguhnya di dalam hatimu telah tersimpan benih kemusyrikan. Ada benih dah. Benih ni kan payah mana, buh ayak sikit, siram sikit, buh baja sikit kan, rancak terus, dan naik terus. Ada benih. Maknanya kalau kita tu kegilaan kita kepada dunia tu tak boleh dengar ada benda dunia sikit, kita dah berasa segak, dah berasa nak dah, maknanya dalam diri kita tu sudah ada benih kemusyrikan. Duk tunggu masa. Tah benih yang duduk dalam diri kita tumbuh dah apa. Baik tu jadi payah sikit tu. Banyak sangat duk bagi alasan bila nak buat kebajikan. Banyak sangat bagi alasan kalau nak buat apa nama benda-benda yang mendatang, yang apa nama, yang nak tolong agama Allah. Silat-silat jadi pokok besar dah. La haula wala quwwata. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah hamba dinar. Orang yang jadi hamba kepada duit, orang yang jadi hamba kepada harta dunia, Nabi kata celakalah. Apa maksud dia? Maknanya dia sudah masuk dalam kategori orang yang melakukan syirik kepada Allah, dan orang yang melakukan syirik kepada Allah ialah orang yang jauh daripada rahmat Allah, kerana Allah tak akan ampun dosa mereka. Sabda beliau ini menunjukkan bahawa orang tersebut sangat bersemangat untuk memperolehi harta. Nak sangat jadi hamba. Orang tersebut tidak mempedulikan cara untuk mendapatkannya. Apakah dengan cara yang halal maupun yang haram. Memang Nabi SAW kata ni betul semua. Mari kita tengok, adalah satu hadis daripada Al-Imam Tirmizi. Kata Al-Imam daripada Abi Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hayy hatta yus'ala an arba'. Kata Nabi SAW kepada sahabat Abi Barzah ni, dia kata Nabi SAW bersabda, tak tetap lagi di akhirat nanti, tak tetap lagi pijakan hamba di padang mahsyar, tak ada, baru sampai sangat tak ada nak duduk kejap lagi, malaikat dah tanya 4 soalan. Malaikat akan tanya dia tentang umur dia habis pikuk mana. 63 dah duduk atas dunia ni. Duduk atas nama Allah bagi kan 63 dapat apa? Gerak tu baru bawa ya. Dia tanya habis, dia khosek habis. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi, dengan tentang ilmu yang kamu dapat, tak kira lah banyak sikit hang buat apa. Di antara ilmu yang ada pada kita ialah kita tahu bahawa sembahyang tu wajib. Mesti kita menghormati jiran kita. Mesti kita kena ambil berat tentang kawan rakan kita, rakan muslim kita. Tak boleh kita duk peduli. Kita tahu semua benda-benda tu. Hang buat apa? Hang tahu hang buat apa? Malaikat tanya kita. Allahu akbar. Wa an malihi. Mari tajuk kita ni. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan tentang harta mereka, daripada mana dia dapat, min aina iktasabahu, daripada mana dia ambil, dan dia belanja ikut mana. Bukan kata ikut suka aku, harta aku tak boleh. Hartamu lah, tapi siapa bagi? Allah yang bagi. Kalau dia tahan, kita duk baca, tu'izzu man tasha, tudhillu man tasha, tu'til mulka man tasha. Kamu bagi kemilikan itu, kerajaan itu kepada apa? Kepada siapa yang kamu nak. Allah yang bagi. Ya kan? Allahu akbar. Harta
Ambil di mana? Belanja pergi kat mana? Dan yang terakhir, yang keempat ialah wa an jismihi fi ma ablahu. Tubuh badan hang guna buat apa? Tubuh badan kita ni ditanya, buat apa? Kaki, tangan, kepala, mulut, lidah, hidung, kepala, semua ditanya. Hang buat apa? Dan semua tu akan jadi saksi kepada kita. Tubuh badan kita, hatta kulit ini akan jadi saksi kepada kita. Kita tak boleh nak kecoh dah. Tak boleh nak kelentong dah. Tak lepas dah. Tak puas hati lagi, kitab dah. Kan? Baca surah Al-Kahfi kita tiap hari Jumaat kita duk baca. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Si kecil ke besar semua dia kira dalam kitab tu. Wajadu ma amilu hadira, dan depa nampak dapati segala apa yang depa buat ada belaka di situ. Semua kecil besar semua ada. Sedangkan orang yang beribadah kepada Allah dengan benar tidak akan pernah mencari harta dengan cara yang diharamkan. Tak ada. Pasal apa? Kerana barang yang haram akan menuai kemurkaan Allah. Kullu lahmin nabata min suhtin, atau dalam riwayat lain kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Hadis sahih. Setiap daging yang tumbuh, yang terbentuk, yang terjadi daripada sumber yang haram, maka neraka lebih utama. Neraka yang akan sama. Adapun orang ahlul ibadah, dia tak akan ambil kecuali yang halal. Mana nak dicari dah supaya sahabat dulu Umar bin Abdul Aziz kita sekat boleh dendang ke orang ya. Ni kan, anak dia mari ketuk pintu, dia padam lilin. Ini semua kita teringat cerita dia kan. Kita duk baca dia waktu dia jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucu kepada Umar bin Al-Khattab tu Umar bin Abdul Aziz. Kan, anak dia mari ketuk pintu. Abah, dengar bunyi abah, padam. Ada urusan apa? Urusan keluarga ke urusan negara? Buka pintu kerak. Kenapa abah duduk dalam gelap? Pasal apa? Abah tu, kalau urusan negara aku cucuh balik. Aku nyalakan balik lilin ni. Kalau urusan keluarga, tak. Pasal apa? Lilin ni hak negara. Kita bukan sekat buka lampu, buka aircon, habis. Ada. Tak kira urusan apa. Kan? Allahu akbar. Nak bicara di mana mohong ya? Sekat sembang boleh ya. Sungguh. Dia kata kerana orang yang ahlul ibadah ni, orang yang kuat dia dengan Allah Ta'ala, dia tak akan cari benda yang haram. Maksudnya apa? Benda yang haram akan membenihkan kemurkaan, akan mendatangkan kemurkaan Allah. Sedangkan harta yang halal akan mendatangkan keredaan Allah. Kita tak kira lah. Apa reda-reda? Benda boleh masyuk. Kan? Peluang bukan datang sekali. Bukan datang selalu kan. Kerana itu seorang hamba Allah yang ibadahnya benar kepada Allah, maka ia akan mengatakan tidak mungkin aku akan mencari harta dengan cara yang haram. Aku akan mencari harta dengan cara yang benar di jalannya, dan akan membelanjakannya di jalannya pula. Ambil daripada sumber yang halal dan belanja pada tempat-tempat yang mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Mana kita boleh 89 821 boleh lagi. Okey, habis tajuk tu. Hadis tu habis. Maknanya habis hadis tu, maknanya di sini tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, orang yang ada di dalam hatinya dunia jadi payah, jadi masalah. Maknanya orang yang ada di dalam hatinya dunia, maknanya kalau ikut kita ni, maknanya sudah ada di dalam dirinya apa dia? Benih-benih kesyirikan. Tunggu masa ya.
Masjid bukan duk rajin mari. Tapi kalau dengar kata orang nak bagi benda, contohnya, tapi tak berlaku lah kok ni, berlaku kok belah island kan. Mari. Dia lah tu. Sedangkan di masjid inilah tempat membina apa orang leh? Membina iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang mengimarahkan masjid Allah ni adalah orang yang beriman dengan Allah. Kita ni duk imarah masjid Allah ni, harapan kita bertambahlah iman kita. Okey, lain pula cerita. Arti sumpah adalah memantapkan sebuah perkara dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Sumpah pula. Tak boleh kita sumpah dengan lain daripada nama Allah. Kalau kita bersumpah dengan lain daripada nama Allah, lain daripada Allah, syirik lah tu. Tajuk syirik juga. Sumpah pula. Dia kata adalah memantapkan sebuah perkara dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Maknanya kita bila kita nak bercakap dengan orang, nak habaq ke orang, rasa macam orang tak apa nak percaya tu, kita akan bersumpah. Bila kita nak bersumpah tu, kita gunakan kalimah yang suci lah. Kalimah yang paling suci, kalimah Allah lah. No? Sebab itu dia kata sini, seseorang tidak mungkin akan bersumpah dengan menyebutkan sesuatu, melainkan sesuatu yang disebutnya itu sangat agung bagi dirinya. Seolah-olah ia ingin mengatakan, demi keagungan zat yang aku sumpahi, objek sumpah tu, bahawa aku telah berkata jujur. Aku kata betul, sungguh benar, dengan melafazkan kalimah yang suci lah, yang agung. Oleh kerana itu, seseorang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah terkandung sumpah atas nama sifat dan sifat-sifatnya, atau dengan salah satu nama daripada nama-namanya. Allah Ta'ala berfirman, laju kat ni, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, dengan nama-nama yang mana saja yang kamu menyeru, kerana dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Asma'ul husna, tak kira lah kita seru dengan nama-nama Allah. Kenapa? Nama-nama Allah semuanya terbaik, mereka Asma'ul Husna. Okey. Huruf-huruf sumpah ada 3 jenis. Ni. Pertama dengan huruf waw. Dia kata wawu. Waw lah tu. Wawu tu waw. Ba dan ta. Kan? Contohnya wallahi, billahi, tallahi. Tu. Alat. Contoh sumpah dengan huruf waw, wallahi la af'alanna kadza, demi Allah saya akan berbuat seperti ini. Kalau kita kata nak pi kita, nak pi ke tak ni, wallahi aku pi tu maknanya sungguhlah tu. Nak bagi orang nak kuatkan kataan kita. Kalau kita kata kupi tu tak apa nak kemas lagi. Aku pi percayalah aku, tak apa nak kemas. Bila kita kata wallahi aku akan pi, maknanya kalau kita tak pi, kita kena bayar kefarat lah, kefarat sumpah. Apa pasal kita dah bersumpah tak berani kan? Contoh sumpah dengan huruf ta ialah tallahi la af'alanna kadza, tapi jarang orang guna. Demi Allah saya akan berbuat demikian. Makna dia sama, tapi penggunaan huruf tu 3 ayat. Waw, ba, ta. Wallahi, wa billahi, wa tallahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, contoh dia dalam Al-Quran ni, dia bagi contoh, wa aqsimu billah. Apa tak? Billah. Wa aqsimu billahi jahda aimanihim. Apa maksud dia? Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh, dalam surah Nur ayat 53. Lagi yahlifuna billah lakum tuan garis tak bawah tu, jangan duk sayang kita tanda buat bulat kan, billah tentu qasad kita maksud kita. Yahlifuna billah, ba dengan Allah, lakum liyurdukum, mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Lagi ta, qala tallahi in kitta laturdina, ni bersumpah juga, kata dia berkata demi Allah, maknanya sama, demi Allah juga, engkau hampir kata saja mencelakakanku. Yang ada dia guna kalimah ta, tallahi. Ni tajuk kita belajar tajuk sumpah pula ni. Karena sumpah pun ada bab syirik dia, Sebab itu dia bubuh lah ni.
Allah Ta'ala berfirman, wa ula fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainakum. Nah, fala wa rabbika tu, ada waw. Waw rabbika tu Allah. Demi Tuhan kamu. Maka demi Tuhanmu mereka tidak akan beriman. Semua contoh di atas adalah ayat-ayat yang berisi huruf-huruf sumpah. Billahi, tallahi, wa rabbik. Apa pelajaran yang kita boleh ambil di sini? Kita bersumpah atas nama selain Allah. Ni sampai ni yang nak pergi ke syirik ni. Bersumpah atas nama selain Allah merupakan bentuk kekafiran atau kemusyrikan. Itu dia. Maknanya tak boleh kita bersumpah selain daripada nama Allah. Adapun Allah Ta'ala dia boleh bersumpah ikut suka dia. Dalam Quran kenyah, wasyamsi waduhaha wal-laili idza saja wal-laili idza yaghsha wat-tini waz-zaitun. Tu sumpah semua tu. Itu semua tumpah. Allah bersumpah dengan buah tin, Allah bersumpah dengan buah zaitun, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu siang, Allah bersumpah dengan ikut suka dia. Tak benar dah. Kita tak ambil peduli apa. Kita pula pasal tak boleh. Dah Tuhan tak bagi. Bila Tuhan tak bagi, tu saruk kacan. Bahasa kalau nerang terbit dah. Tu saruk kacan. Tu saruk tebeng. Tu saruk tebeng. Kan? Bahaya. Pasal apa? Pasal dia kata boleh membawa kepada kekafiran dan kemusyrikan. Allah tak berkenan. Hal tersebut dapat menjadikan kekufuran, baik kekufuran besar maupun kekufuran kecil. Tu jaga elok. Dia boleh jadi kufur besar, boleh jadi kufur kecil. Allahu Akbar. Selain itu, hal tersebut dapat menjadi syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Contohnya dia bagi, apabila orang yang bersumpah atas nama sesuatu dan meyakini bahawa sesuatu tersebut, ada yakin kata sesuatu tersebut memiliki keagungan sama seperti keagungan yang dimiliki oleh Allah, dia samakan, kan? Maka perbuatan ini tergolong syirik besar, kan? Macam orang musyrikin dia bersumpah dengan nama Allah, Lata, Uzza, Manat tu. Dia bersumpah dengan. Adapun jika keyakinan itu termasuk syirik besar. Adapun jika keyakinan terdapat terhadap sesuatu tersebut tidak menganggap memiliki keagungan seperti keagungan yang dimiliki Allah. Dia tak ada lah, cuma dia semata-mata dia bersumpah dengan nama lain pada nama Allah dia. Maka perbuatannya ini termasuk syirik juga, tapi syirik kecil. Syirik kecil kan syirik besar, terserah mereka. Terserah mereka, saya cari pasal. Macam dengan dosa besar dengan dosa kecil jangan dicari pasal. Dan merupakan jalan menuju syirik besar. Suruh kata syirik kecil pun, dia nak pergi ke mana? Dia pergi ke situ. Dia lama-lama dia kau bengkak. Sampai. Contohnya dia kata lagi, dahulu pada zaman jahiliah orang-orang terbiasa bersumpah atas nama nenek moyang mereka. Dia bersumpah dengan nama nenek moyang. Kemudian Nabi SAW melarangnya dan bersabda, janganlah kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian. Maksudnya janganlah kalian menyebut nama saudara kalian, kakek, nenek dan sesepuh, mana orang tua, ayah lah, pak, atau dengan nama nenek moyang kalian. Jangan. Kerana hal ini merupakan kebiasaan orang jahiliah. Tak boleh. Orang jahiliah ni bukan orang ada agama, kan? Ikut dan dia. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah. Maka bersumpahlah tu fi'il amar, maka kita wajib buat. Siapa nak bersumpah, wajib dia bersumpah dengan nama Allah, atau diam saja tak suruh bersumpah. Maksudnya boleh bersumpah dengan syarat harus atas nama Allah, atau tidak bersumpah sama sekali.
Kalau nak bersumpah juga, bersumpah atas nama Allah. Kalau tidak, tersuruh bersumpah. Hang nak percaya tak percaya sudahlah. Jadi senang. Kan? Kita berbuka-buka kawan kita. Nak marah tu. Tapi tabiat orang Arab ni dia suka bersumpah. Arab ni nak pergi kedai minum teh, wallahi ana raih. Kata, demi Allah aku pi. Wallah dia pun. Kan? Nak bunuh. Wallahi aqtul. Kata, aku bunuh hang demi Allah. Itu tak kira. Itulah Quran Allah Taala turun ayat la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah Taala tak ambil peduli pada sumpah-sumpah yang kamu main-main dengan dia. Yang kamu kebiasaan. Macam orang Arab memang sumpah sedia. Wallahi wallahi. Wallahi sedia dia. Tapi tak pun. Tak buat pun. Kan? Itu Allah tak ambil kira. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tapi yang Allah ambil kira ialah sumpahan yang kamu bersungguh-sungguh padanya. Sumpah yang sertakan dengan niat yang memang sumpah sungguh. Adapun bersumpah atas nama selain daripada Allah, maka jenis sumpah ini seperti terlarang. Mana tak boleh. Allahu Akbar. Dia jadi tak boleh dah. Nyawa tak lepas dah kalau bunyi tentang tu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala bentuk syirik kecil ke besar ke, kan? Sederhana ke apa? Kerana apa? Kerana syirik adalah benda yang sangat-sangat berbahaya dan dia boleh merosakkan segala amal kita. Itu Allah kata apa? La in asyrakta la yahbatanna amal. Kalau kamu buat syirik akan terbatal segala amalan kamu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan tergolong dari kalangan orang-orang yang rugi. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sangkut tak?